Hai semua, selamat kembali ke SKC Sunday School. Cikgu harap semua sihat dan baik ya. Okey, mari kita teruskan. Okey, kita mulakan dengan doa pembukaan. Mari kita doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okey, kita ingat kembali pengenalan kepada pengajaran tahun 2021 ya. Kita imbas kembali. Tahun ni kita akan kembali ke asas. Okey, ada 3 bahagian. Bahagian 1, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Bahagian kedua, apakah perlu kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Dan bahagian ketiga, perubahan pada diri kita apabila kita mengikuti Yesus. Okey, ini adalah 3 bahagian dan hari ini kita teruskan dengan bahagian 1, apakah yang kita tahu mengenai Tuhan? Okey, apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Okey, kita telah belajar segalanya bermula dengan Tuhan dan minggu lepas kita belajar Tritunggal. 3 satu Tuhan, 3 pribadi. Betul? Okey. Dan minggu ini apa yang kita akan belajar? Mari kita lihat. Okey, kembali ke asal pengajaran hari ini ya. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Apakah agaknya tajuk hari ini ya? Okey, mari kita lihat. Tajuk kita ialah Tuhan peduli. Okey? Mari kita lihat apa yang kita akan belajar. Sebelum kita teruskan, mari kita lihat apakah ni kategori ni. Apa ni? Tahukah kamu? Okey, mari kita lihat. Tahu tak kamu ni? Apa ni? Okey, mari kita teka sama-sama ya. Lihat ya. Apa tu? Ya, betul. Domba. Pandai ya. Okey, mari kita lihat. Fakta mengenai domba. Okey, mari kita lihat beberapa fakta mengenai domba. Domba memerlukan rumput dan air. Okey? Domba memerlukan perlindungan. Nampak tu serigala dia. Takutnya. Domba kadang-kadang tersesat. Dia syok sendiri, dia jalan ikut suka hati dia. Alamak, sesat. Domba boleh jatuh sakit. Kadang-kadang dia kena kutu. Dia makan makanan, dia makan rumput-rumput yang menyebabkan perut dia sakit, ataupun dia ada penyakit kambing. Saya pun tak tahulah penyakit apa tu. Okey, jadi domba boleh jatuh sakit. Domba perlukan penjagaan, okey, dan tidak boleh hidup tanpa pertolongan. Okey, kita lihat kerja gembala ialah menjaga domba. Nampak tak? Gembala ni apa dia buat? Dia bawa domba kepada tanah yang subur, banyak rumput-rumput, ada air yang sejuk dan nyaman. Okey, kerja gembala ialah menjaga domba. Lihat ni, apa dia tengah lakukan? Dia menghalau serigala yang cuba makan domba tu. Okey, dia melindungi domba. Kerja gembala ialah menjaga domba. Apa dia buat sekarang ni? Dia jumpa anak domba yang telah hilang, tersesat. Dia jumpa, okey, dia bawa balik. Kerja gembala ialah untuk menjaga domba. Nampak ni apa dia buat ni? Dia beri ubat-ubat untuk menghilangkan penyakit pada badan domba ni. Okey, jadi gembala dan domba. Okey,
Alkitab menggunakan gembala dan domba sebagai satu contoh. Kenapa dia gunakan gembala dan domba? Sebab ia memudahkan kita memahami pengajaran. Okey, ini juga menjadikan pembelajaran kita lebih menarik, kan? Kalau kita belajar matematik, kalau contoh kita ialah matematik, senang tak nak faham? Menarik tak? Mungkin tak seberapa menarik seperti belajar mengenai binatang-binatang, cerita-cerita, kan? Jadi gembala dan domba ialah satu contoh yang digunakan dalam Alkitab yang senang kita fahami. Okey? Okey. Kita seperti domba. Okey? Sentiasa perlukan penjagaan. Kita perlukan penjagaan, kita perlukan bimbingan, kita perlukan penyembuhan, kita perlukan perlindungan. Jadi Tuhan peduli dan Tuhan sajalah yang boleh melakukan semua ini untuk kita. Okey, mari kita lihat. Tuhan adalah seperti gembala. Tuhan peduli. Dia menjaga kita. Bagaimana? Mari kita lihat pengajaran untuk hari ini. Okey? Mari kita teruskan pengajaran, ya. Okey. Kembali ke asal. Okey. Apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan? Tuhan peduli. Okey? Okey, Tuhan peduli. Diri kita umpama domba. Kita perlukan penjagaan. Tuhan pula umpama gembala. Dia peduli. Dia menjaga kita. Okey, pengajaran hari ini diambil dari Mazmur 23. Ada tak sesiapa yang hafalkan Mazmur 23 ni? Okey, kalau boleh cuba hafalkan. Okey? Mari kita baca bersama-sama Mazmur 23. Tuhan ialah gembalaku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Dia memberikan aku kekuatan baru. Dia membimbing aku di jalan yang benar, sebagaimana yang dijanjikannya. Ayat 4. Walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut, ya Tuhan, kerana Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Ayat 5. Engkau menyediakan jamuan untukku di hadapan semua musuhku. Engkau menyambut aku sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. Okey, teruskan, ya. Ayat ke-6, mari kita baca bersama ayat terakhir. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumahmu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. Okey, inilah Mazmur 23. Okey, mari kita lihat lebih dekat lagi. Kita lihat Mazmur pasal 23 ayat 1 hingga 2. Okey. Okey, Tuhan ialah gembalaku. Aku tidak kekurangan apa-apa. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Okey, apakah maksud ni? Mari kita lihat, ya. Nampak tak domba-domba tu? Macam mana muka dia? Dia nampak relax, kan? Sangat tenang. Sangat suka hati. Macam tiada kerisauan, tiada kebimbangan, kan? Okey. Sebab kenapa? Kerana gembala tu telah menjaga mereka, betul? Dia pedulikan mereka, dia jagakan mereka dan mereka tidak perlukan apa-apa lagi. Mereka tidak risaukan apa-apa. Jadi, okey, Tuhan peduli. Setiap orang berbeza. Kita mempunyai kegemaran yang berlainan. Tetapi Tuhan mengenali kita, mengerti dan peduli tentang setiap orang. Kerana Tuhan bersama kita,
kita tidak perlu risau. Okey? Okey, itulah yang pertama. Okey, mari kita teruskan ya. Mazmur 23 ayat 3. Dia memberikan aku kekuatan baru. Dia membimbing aku di jalan yang benar, sebagaimana yang dijanjikannya. Okey, kita lihat. Nampak tak? Gembala ni, dia membawa, dia membimbing domba-domba dia ke jalan yang betul ya. Dia nak bawa mereka semua pulang ya. Okey, mereka pun ikut. Domba-domba tu ikut gembalanya ya. Okey, Tuhan mahukan kita mempercayainya. Dia mahukan kita patuh kepadanya. Okey, Tuhan peduli ya. Dia mahukan kita mengikut jalan yang ditunjukkannya. Tuhan mahukan kita hidup berpandukan hukum Tuhan dan kehendaknya. Ini baik bagi diri kita juga. Okey? Jadi apabila kita patuh, kita percayai Tuhan, ini sangat baik untuk kehidupan kita sendiri. Okey? Mari kita teruskan Mazmur 23 ayat 4. Walaupun aku melalui tempat yang gelap gelita, aku tidak akan takut ya Tuhan, kerana Engkau menyertai aku. Engkau melindungi aku dengan tongkat dan gadamu. Okey, apa maksud ni? Mari kita lihat ya. Apa ni? Hui, nampak tak seram kan? Apa mata-mata memandangnya? Dah gelap, jalan yang tidak terang, ada banyak bahaya ya. Okey, gembala ni membawa domba-domba dia melalui tempat yang berbahaya. Dia menyelamatkan mereka, dia membawa mereka ya. Okey, mari kita lihat ya. Okey, Tuhan peduli. Tuhan melindungi kita dari bahaya. Apabila kita beriman kepada Tuhan, kita boleh percaya yang kita akan diselamatkan. Kita akan rasa selesa dan tenteram, tidak perlu risau. Bila aku kena makan ni, bila aku akan dimusnahkan, bilalah takutnya. Macam tu kita tidak perlu risau. Okey, kita boleh merasa selesa dan tenteram kerana Tuhan melindungi kita dari bahaya. Okey, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan jamuan untukku di hadapan semua musuhku. Engkau menyambut aku sebagai tetamu yang dihormati dan mengisi cawanku hingga penuh. Apa pula maksud ni? Apa tu? Nampak tak? Ada banyak musuh-musuh mengelilingi domba-domba tu ya. Tapi mereka tak akan mencederakan domba-domba. Kenapa? Sebab mereka takut akan gembala tu. Okey, gembala tu akan melindungi domba-dombanya. Lihat tu, domba-domba boleh menikmati makanannya tanpa risaukan serigala atau musuh-musuhnya. Okey. Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan dan memberikannya kepada kita. Apabila Tuhan bersama kita, musuh tidak dapat mendekati atau menyakiti kita. Kita boleh yakin dalam Tuhan dan Tuhan peduli tentang hidup kita. Okey? Okey, yang terakhir. Mazmur 23 ayat 6. Aku tahu Engkau baik kepadaku dan mengasihi aku seumur hidupku. Rumahmu akan menjadi rumahku sepanjang hidupku. Apa pula ni? Wah, lihat domba-domba ni. Wah, dicurahkan kasih sayang. Sangat sihat, gembira, hidup bahagia. Okey. Tuhan peduli. Apabila kita percaya dan mentaati perintah Tuhan,
hidup kita akan dipenuhi berkat. Tuhan akan menolong kita dalam segala kesusahan. Okey, Tuhan akan sentiasa menjaga kita dan memberkati kita. Okey. Okey, kita belajar hari ini bahawa Tuhan peduli. Okey, Tuhan mengasihi dan peduli tentang kita. Kita perlu percaya dan mematuhi perintah Tuhan. Okey, kita belajar Dia akan melindungi dan membimbingi kita. Dia akan memberikan segala keperluan kita, menyediakan segala keperluan kita, ya. Kita tidak akan kekurangan apa-apa pun apabila kita mempercayai Tuhan. Kita boleh menjalani hidup yang diberkati, okey? Apabila kita mempercayai Tuhan, okey? Inilah pengajaran kita untuk hari ini, ya. Okey. Kita imbas kembali apakah yang kita ketahui mengenai Tuhan. Satu, segalanya bermula dengan Tuhan. Ingat tak kita belajar beberapa minggu lepas? Melalui Tuhanlah yang mencipta segalanya. Tuhanlah yang menjadikan matahari, bulan, haiwan, manusia, semua yang dicipta Tuhan, ya. Okey, lepas tu minggu lepas kita belajar Tritunggal, satu Tuhan, tiga pribadi, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan minggu ini kita belajar bahawa Tuhan peduli. Okey, Dia pedulikan tentang kita dan Dia menjaga kita. Okey. Okey, inilah pengajaran kita setakat ini. Ayat hafalan. Okey. Ayat hafalan minggu ini ialah Mazmur 23 ayat 1. Tuhan ialah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Mazmur 23 ayat 1. Okey, kalau boleh, sangat bagus jika kamu boleh hafalkan keseluruhan Mazmur 23. Sangat berfaedah, sangat baik untuk kamu sebab ia akan mengingatkan kamu bahawa Tuhan peduli. Tuhan sayangkan kita, Tuhan kasihkan kita, Tuhan menjaga kita, melindungi kita, Tuhan menyediakan keperluan kita, Tuhan akan membimbing kita. Okey, dalam Mazmur 23 semuanya dinyatakan di situ. Jadi kalau kamu boleh hafalkan Mazmur 23, sangat baik untuk diri kamu. Okey? Okey, Tuhan ialah gembalaku, aku tidak kekurangan apa-apa. Okey, sekian saja. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hey, sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi.